Baik. Cara yang saya ikut dalam menyampaikan tafsir ini, begitu juga dalam buku ini adalah menurut susunan muqaddam yang memang disusun begitu ruku. Walaupun ia bukan dari juz ammah, kerana ia diamalkan muslimin dan muslimat setiap di dalam solat dan atau di luarnya. Begitu pula disusuli dengan surah An-Nas dan seterusnya dari belakang, kerana ia merupakan surah-surah pendek yang sering diamalkan. Kan jadi Habib Abdillah sekarang susun kitab mengikut susunan muqaddam. Kita kan sebelum lepas kita dah habis baca Iqra, kita baca muqaddam lah kan. Muqaddam baca daripada Al-Fatihah, kemudian qul a'udzu binnas, qul a'udzu falaq, qul huwallahu ahad, last sekali baru duha. Ikut dia terbalik susunan dia. Kalau ikut Al-Quran, ad-duha lu, duha, alam nashrah, at-tin, sampailah an-nas. Tapi biar terbalikkan. Pasal apa? Sebab yang paling banyak kita baca dalam solat kita apa dia? Qul huwallahu ahad ke ataupun wadduha. Jangan cakap ini orang saja, kita pun sama juga kan? Anda pun sama juga. Sebab apa? Simple. Tapi kenapa kita kena belajar Al-Quran, kena belajar tafsir? Kita bukan saja kita memanglah hafal itu hak kita, paling tidak kita orang awam ni lah. Orang-orang macam kita ni usahakan untuk hafal ad-duha sampai an-nas. Kalau tak mampu pun pastikan kita ni bila orang baca surah tertentu kita tahulah. Ani yakin rasanya surah ad-duha sampai an-nas semua orang hafal lah kot kan. Ad-duha sampai an-nas, Al-Fatihah kalau tak hafal memang susah mau bilang lah kan. Kan Al-Fatihah pasti kita hafal. Tapi ad-duha sampai an-nas tu untuk apa? Kita baca, kita hafal, dan sekarang kita belajar tafsir supaya pemahaman kita tentang Al-Quran lebih tinggi. Supaya bila kita angkat takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu apa makna Bismillah, apa maksud Ar-Rahman, apa maksud Ar-Rahim. Kita tahu apa makna Bismillahirrahmanirrahim, apa hukum Bismillahirrahmanirrahim, apa arti sebenarnya, apa hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Kita faham itu dia, apa makna Rabb, apa makna Alhamd, apa makna alamin. Itu dia. Supaya apa? Supaya solat kita berkualiti. Supaya solat kita berkualiti. Dan itu cara nak meningkatkan kita punya kualiti dalam solat. Selain daripada kita belajar hukum hakam solat, yang mana di sini kita belajar juga dalam kitab fiqh, kita perbetulkan rukuk, sujud, i'tidal, apa lagi, takbiratul ihram. Kita perbetulkan apa lagi? Kita bertambah baik lagi apa dia? Bacaan solat kita. Kan bacaan solat kita baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita tahu apa cerita dia. Interaktif, baru kita seronok nak solat. Baru kita every time kita solat, walaupun solat kita rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas, kita rasa teruja. Ta'zim kita dalam solat itu. Subhanallah. Kita tahu ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada Imam Ahmad bin Hanbal pernah berceritakan, beliau pernah mendapat mimpi, panjanglah ceritanya. Beliau kata apa? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, siapa yang mana nak bercakap dengan Allah Taala hendaklah dia solat. Tapi siapa yang mana nak mendengar percakapan Allah Taala hendaklah dia baca Quran. So every time Al-Quran ni kena faham. Al-Quran bukanlah kitab 1440 tahun yang lepas. Lah. Al-Quran ni kitab apa? Al-Quran adalah kitab yang mana tidak berwaktu. Sebab apa? Allah tak berwaktu. Allah tidak terlingkung dengan waktu, dan Al-Quran ini qadim, bukan makhluk. Tepatnya kita nak ceritakan. Jadi Al-Quran ini merupakan sebuah kitab yang mana relevan, walaupun letaklah kiamat lambat lagi, letaklah kiamat lagi 40,000 tahun lagi, kereta yang mana dah sampai terbang-terbang sekalipun, Al-Quran tetap relevan waktu itu, tetap relevan. Katalah manusia ni dah sampai ke tahap dah jadi badan macam robot, dah separuh manusia separuh robot, hukum Al-Quran termaktub tak? Tetap termaktub. Al-Quran ini bukanlah zaman dahulu kala punya, purba kala punya kitab. Tak. Al-Quran bukan zaman untuk tahun 1400 Masih punya kitab, kan? Bukan Empire Osmaniyah, bukan Empire Abbasiyah, bukan kerajaan Melaka, bukan kerajaan Melayu Melaka, bukan kerajaan Kedah Tua punya kitab. Tapi kerajaan apa? Everything. Kerajaan Allah Ta'ala punya kitab. Dustur kita punya apa? Perlembagaan kita.
Al-Quran Karim. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran ni kitab lapuk, kitab yang mana dah tak relevan, jatuh kufur. Waliyahzubillah. Kerana apa? Al-Quran ni relevan sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Khususnya akhir-akhir zaman macam kita ni, perlu kita tingkatkan pemahaman kita tentang Al-Quranul Karim. Wahakadha. Gitu dia. Kan? Tambah pula bila kita baca Al-Quran dalam solat. Dan kita faham pula apa yang mari kita baca. Oh, itu rasa dia tu sangat lain. Rasa dia lain. Allahu Akbar. Dah baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Kita tahu apa cerita dia. Kan? Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malan wa 'addadah. Kita tahu cerita dia. So everything yang mana kita baca, kita tahu cerita dia, kita tahu cerita dia.